warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatan nasuha wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma wa inna min malaikatil muqarrabin wa khamsin waftah lana wa atika qala Syekhul Islam. Dan demikian lagi sunat membaca dua syahadah pada kesudahan mandi. Seperti barang yang tersebut dulu pada kesudahan wuduk. Dan demikian lagi sunat membaca dua syahadah. Membaca tu pada kesudahan mandi. Yani apabila sudah daripada mandi, apabila selesai daripada mandi. Seperti barang yang tersebut. Jadi dua syahadah tu seperti barang yang tersebut dahulu pada kesudahan wuduk. Jadi dua syahadah yang disunat baca ketika kita selesai daripada mengambil wuduk. Mana? Pada sunat-sunat wuduk tu. Pada muka surat 29. Pada muka surat 29, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dua syahadah. Lepas tu sambung dengan doa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada muka surat 29. Itu maknanya demikian lagi sunat membaca dua syahadah pada kesudahan wuduk. Pada kesudahan mandi. Jadi apabila kita selesai daripada mandi, sunat kita baca dua syahadah. Lepas tu dua syahadah tu dah sebut dulu pada masalah sunat-sunat wuduk yang dahulu. Pada muka surat 29.
Syahdan setengah daripada sunat mandi bahawa memeliharakan mandi pada air yang tenang jika tiada banyak airnya, sekira takut diluat orang kan dia. Syahdan setengah daripada sunat mandi. Setengah daripada sunat mandinya bahawa melihara, yakni jaga-jaga. Memelihara, jagakan mandi. Junub. Jagakan mandi junub yang meliharakan mandi pada air yang tenang, air yang tidak berlari. Jika tiada banyak. Jika tiada banyak airnya, sekira takut diluat orang kan dia. Jadi masalahnya dia sebut tak sepenuh sini. Jadi maksudnya kalaulah kita mandi daripada suatu tempat, apa tu air yang di dalam tempat itu air yang tenang, tapi air di sini bukan air dalam bekas. Air dalam seumpama kolam atau seumpama parit atau seumpama perigi, telaga, begitu. Lepas tu, kalau kita nak mandi itu, dia katanya sunat kita jagakan. Dengan sebab tempat itu, tempat tidak begitu luas. Lagi pulanya tempat tu diguna akan airnya oleh orang ramai. Bukan tempat peribadi. Bukan tempat yang peribadi. Bukan tempat tu tempat peribadi, bukan tempat peribadi, tempat orang awam, orang ramai. Lagi pulanya tempat air itu bukan di dalam bekas, umpama parit, artinya kolam, artinya perigi dan sebagainya. Lagi pulanya tempat tu tidak luas sangat. Lagi pulanya tempat tu apa dia? Diguna air kat situ oleh orang ramai. Maka apabila kita nak mandi itu sunat kita jaga supaya apabila kita mandi itu orang lain tidak diluatkan akan nak guna air selepas pada kita pula. Dengan maknanya, kalau contohnya kalau kita mandi kat perigi masalan. Kita mandi kat tepi dia. Apabila kita mandi kat tepi dia tu, air bekas kita mandi itu akan turun balik kepada perigi itu. Maka menyebabkan orang yang selepas pada kita tu, dia akan luat. Orang tengok dia meluati, dia segan nak guna air itu pula. Dengan maknanya kalau masalahnya perigi itu, kalau zaman dulu tu dia tidak ada kerek ke masalah, dia tidak, sekiranya kalau mandi kat tepi itu air akan mengalir masuk dalam perigi itu balik. Maka apabila tak kira badan kita tu kotor ke atau badan kita tu bersih ke, apabila orang tengok kita mandi begitu, air bekas kita mandi itu mengalir masuk dalam perigi itu balik, orang lain tu akan luati. Menyebabkan orang lain tu tak boleh nak guna, segan nak guna air selepas pada kita. Maka di sini dia dia bukan sekadar mandi janabah lah, kalau mandi biasa pun gitu juga. Masalahnya air itu, air di dalam suatu perigi itu atau suatu kolam yang tak luas, apabila diguna di situ oleh orang ramai. Sekiranya kalau kita nak mandi itu, kita cebok
kita ambilkan air, simpan dalam beldi, kita mandi itu supaya jaga-jagalah di situ, mandi kita bagi jauh sikit. Mandi itu bagi jauh sikit daripada tepi dia, daripada tepi dia supaya air yang bekas kita mandi itu tak termasuk balik kepada perigi itu. Itu maksud katanya jaga-jaga, kita henti-hentikan masalah mandi pada tempat air yang tenang. Jika tiada banyak airnya, sekira takut luat orang akan dia, akan air itu. Tapi kalau luas seperti kolam luas, kolam yang luas atau sungai yang luas masalah, kalau kita mandi kat tepi itu atau masuk mandi kat dalam tu, orang tak terasa segan, orang tak meluatkan dengan sebab kita buat begitu, maka tak mengapalah. Kalau kolam luas, maka kalau kita mandi, turun mandi, menyelam dalam air itu pun orang tak terasa tersegan. Walaupun air tak mengalir, walaupun air itu tenang sekalipun, maka tak mengapa. Itu masalah katanya setengah daripada sunat mandi, bahawa melihara. Kita kena jaga, kita kena amatilah sedikit pada masalah mandi, air yang tenang, lagi pulanya tidak banyak airnya. Sekiranya kalau kita mandi itu takut air mengalir masuk dalam itu balik, menyebabkan orang meluat. Jadi maknanya kalau nak mandi kat situ, kita jauhkanlah sikit daripada tepi dia. Agak katanya kita mandi itu air tidak masuk balik kepada tempat. Maknanya boleh nak mandi kat situ tu boleh, tapi kena jaga takut orang meluatkan selepas pada kita mandi. Sama juga dalam kolah depan masjid tu. Kalau kolah tu, kalau kita nak mandi menyelam masuk dalam kolah pun boleh. Lagi pulanya air dalam kolah kat masjid tu, apa dia? Air yang sampai 2 kolah, kalau kita menyelam pun tidak mengubahkan air, tidak merosakkan air. Air itu tidak apa-apalah. Tapi kalau orang tengok kita menyelam tu, orang lain segan nak ambil wuduk selepas pada kita lah. Itu setengah daripadanya kita kena jaga juga. Kalau air dalam kolah ke masalah, janganlah menyelam masuk dalam tu, nanti orang segan nak ambil wuduk pula selepas pada tu. Itu setengah daripada sunat yang kita kena jaga. Dan sunat bagi orang yang junub, orang yang berjanabah, yang keluar mandi. Sunat apa? Jangan mandi, jangan mandi, jangan terus mandi. Sekiranya kalau dia tu berjanabah, lagi pulanya ada keluar mandi, maka sunatnya jangan mandi, yani jangan terus mandi. Jangan mandi, jangan terus mandi. Melainkan kemudian daripada kencing. Ini untuk orang lelaki lah. Melainkan kemudian daripada kencing. Dia sunatnya kencing belum pada mandi. Jadi maknanya jangan mandi lagi, melainkan dia kencing dulu. Sunatnya jangan terus mandi, dia kencing dulu. Dulu belum pada nak mandi. Kenapa disunatkan jangan terus mandi, melainkan dia kencing lebih dulu, supaya keluar barang yang tinggal supaya keluar barang yang tinggal supaya keluar barang yang tinggal daripada maninya. Nak.
supaya keluar barang yang tinggal daripada maninya. Tambah sikit. Supaya keluar barang yang tinggal daripada. Daripada tu kita tambah. Daripada maninya. Jika ada lagi pada batang zakarnya. Sekiranya kalau dia keluar tak habis, maka kalau kita kencing tu, maka tolak oleh air kencing akan mandi yang lekat-lekat, yang tertinggal di dalam jalanan dia. Dia keluar jalanan sama orang lelaki tu, jalan kencing dengan jalan keluar mandi tu satu jalan. Maka kalau tentunya selepas pada dia tu bersetubuh dengan isterinya sehingga dia tu keluar mandi, maka jangan terus mandi lagi lah. Tunggu bagi rasa nak kencing dulu. Kalau waktu tu masih luar, waktu solat tu masih luar, tunggu bagi nak kencing dulu. Maka kalau tak terasa nak kencing lah, tunggu dulu. Bagi dia rasa nak kencing. Selepas tu dia kencing, sudah dia kencing tu supaya air kencing tu tolakkan air kencing apabila keluar tu dia tolakkan air mandi yang ada tertinggal dalam jalanan dia. Tu sunat. Untuk disunat tu supaya kesemua mandi yang ada kat situ tu, kat jalan dia terlekat lagi tu ditolak oleh air kencing sehingga keluar ke semuanya. Itu maksudnya. Tapi ini untuk orang lelaki lah. Melainkan kemudian daripada kencing disunatkan supaya keluar barang yang tinggal. Apa dia barang tu? Daripada mandinya. Mana benda-benda itu mani yang lekat kat situ tu, yang keluar belum habis. Jika ada lagi fardunya, sekiranya jika ada mani itu pada zakat, pada batang zakat, pada jalan tu lah. Pada jalan dia tu, boleh kalau kita kencing belum pada mandi, maknanya air kencing tu boleh tolakkan air mandi keluar ke semuanya. Gitulah. Dan segianya jangan ia mandi pada tengah hari. Pada tengah hari. Bukan setengah. Pada tengah hari. Maksudnya waktu waktu apa dia? Waktu matahari pertengahan langit. Istiwa. Pada waktu matahari pada pertengahan langit. Pada tengah hari. Tengah hari benar-benar. Maknanya pada ketika matahari pada pertengahan langit. Jangan mandi pada masa itu. Nanti lepas pada tu sikit, boleh mandi dah. Sunatnya kita pantang jangan kita mandi pada setengah hari, pada tengah hari, yakni pada ketika matahari pada pertengahan langit. Kalau mandi biasa pun seeloknya kita pantang. Dan demikian lagi pada waktu atamah. Pada waktu atamah. Waktu atamah adalah waktu antara waktu atamah ialah waktu antara maghrib dan isyak. Dan jangan dia masuk ke dalam air. Ini masalah tak kena hilang juga. Dan jangan disunat lain pula.
Dan jangan ia seorang, ini tak kira orang berjunub ke tak berjunub ni, orang nak mandi dalam air umpama sungai ke masalan atau umpama kolam ke masalan, jangan ia masuk di dalam air, mana menyelam lah, nak menyelam. Nak mengarung dalam air, nak masuk dalam air, melainkan dengan kain yang menutup aurat. Janganlah telanjang dulu, lepas tu turun dalam air, jangan buat begitu. Jadi kalau nak buat, nak tanggalkan pakaian pun, nak turun dalam air. Maksudnya, dan jangan dia masuk di dalam air, melainkan dengan kain. Maknanya, kena tutup aurat dulu. Jangan telanjang kat darat ni, lepas tu berjalan turun ke dalam air. Jangan buat gitulah. Macam budak-budak yang nak main-main sungai tu, dia buat begitulah. Budak kat kampung begitu. Melainkan dengan kain yang menutup aurat. Kena ada kain yang menutupkan aurat. Maka jika berkandak, maka menanggalkan kainnya kemudian daripada terselam auratnya. Kalau dia nak tanggalkan, nak tanggalkan kain dia tu boleh lah. Tapi nanti badan dia tu terselam di dalam air dulu. Badan dia, kawasan aurat tu terselam di dalam air. Maka sekiranya kalau terlindung, tapi jangan air itu terlalu jernih. Sehingga kalau tanggalkan pakaian tu nampak lagi, itu tak boleh juga. Tapi kalau sekiranya kalau nak telanjang tu, bolehlah. Tapi ketika turun masuk tu, berjalan turun masuk dalam air tu, pakai dulu lah. Lepas tu, apabila dah terselam auratnya di dalam air, lagi pula air tu jangan terlalu jernih. Maka sekiranya kalau tanggalkan kain itu tak ternampak akan auratnya, maka boleh nak tanggal. Tapi nak naik itu jangan naik dalam keadaan telanjang lah. Nak naik atas darat balik tu jangan naik dengan keadaan telanjang lah. Begitu. Dan sunat bagi orang yang hendak mandi di padang. Semua ada diajarkan. Cara-caranya ke semua tu dalam Islamnya semua ada diajarkan. Kita tengok cara nak mandi dalam sungai pun ada cara dia. Dan sunat bagi orang yang hendak mandi di padang. Dengan maknanya di padang tu dengan maknanya tempat yang tidak ada dinding. Tempat yang tidak ada lindungan. Kalau maknanya tak jadi bilik lah. Tak jadi bilik. Kalau orang kampung pada zaman dulu tu, dia kat telaga dia tu, dia tikung dengan daun kelapa. Dia buat likungan tu dengan daun kelapa. Itu jadi seolah kata bilik. Seolah jadi bilik dah tu. Sebab ada likungan. Walaupun dengan daun kelapa sekalipun. Tapi di sini masalah padang. Jadi mana sekeliling tu tidak ada dindingan. Maka sekiranya kalau dia tu, contohnya dia tu kat sawah padi ke masalah. Kat sawah padi tu luas, tidak ada orang masalah. Atau dekat padang tu, dekat padang pasir ke masalah. Maka tidak ada dindingan, maka sekiranya kalau dia nak mandi kat situ, sunatnya apa? Tuliskan. Ia pada bumi. Seperti daerah. Seperti daerah. Sekali lagi. Dan faedah. Sunat bagi orang yang hendak mandi di padang.
sunat bagi orang yang hendak mandi di padang. Maknanya pada tempat yang tidak ada dinding. Dan pada tempat yang tidak ada dinding seperti kat sawah padi atau kat padang pasir kemasalan, sekiranya kawasan tu kawasan terluas, tidak ada benda yang melindungkan. Tidak ada dindingan. Maka sunatnya diguris ia. Diguris ia seorang pada bumi. Berkeliling. Guris tu buat jadi berkeliling, berpusing seperti daerah bulatan. Seperti daerah yakni bulatan. Itulah. Jadi belum pada dia nak mandi itu, dia cari kayu ke apa dia, lepas tu buat garisan, pusing gitu, bulat lah, jadi bulat. Daerah bulatan. Buat gitu. Satu keliling dah cukup. Kemudian kemudian mengucap bismillah. Jadi dia tu jangan duduk sebelah dalam. Jadi kita buat garisan tu, kita duduk kat luar. Jangan kita duduk, lepas tu buat pusing. Pusing gitu jangan. Jadi maknanya kita cari kayu kemasalan, kita pusing kat luar. Pusing kat luar. Kita ni kat luar lingkungan pusingan tu dulu. Garisan tu dulu. Jadi salah kata buat bilik lah. Jadi macam bilik lah tu. Jadi kita buat tu, tapi jangan buat lingkungan kita. Kita duduk kat luar dulu. Jangan kita duduk kat tengah, letak kayu, kita pusing gitu. Jadi maknanya kita dah di dalam bulatan tu. Tak nak begitu. Tak nak begitu. Jadi maknanya kita buat tu, kita berjalan. Kita berjalan, buat pusingan gitu. Lepas tu, kemudian, apabila dah jadi satu pusingan, satu bulatan, maka macam kita nak masuk bilik air. Jadi macam kita nak masuk bilik air dah tu. Maka apabila kita nak berjangkah masuk dalam bulatan tu, dalam garisan tu, kita baca bismillah. Nak berjangkah masuk dalam bulatan tu, sunat kita baca bismillah. Dengan mengucap bismillah. Nak berjangkah masuk dalam bulatan yang kita buat tadi, garisan yang kita buat tu, kita baca bismillah. Kemudian ia mandi di dalam daerah itu. Mandi dalam tu. Mandi dalam itulah. Macam kita nak solat kat padang tu, sekiranya kalau tidak ada benda yang boleh jadikan seterah, kita buat garisan. Kalau kita mandi kat padang, kalau kita nak solat kat padang kemasalan, seperti padang pasirnya tidak ada seterah, maka memadai untuk nak gantikan seterah tu, kita buat garisan di depan kita nak solat. Sebagai kayangan, salah kata sini, tempat kita mandi. Begitulah. Dan demikian lagi bagi orang yang junub, apabila ia berkehendak jimuk pula, atau makan, atau minum, atau tidur. Dan demikian lagi sunat bagi orang yang junub, orang yang berjunub, apabila ia berkehendak jimuk pula, jadi belum pada mandi. Dia dah berjunub, dia tak mandi lagi, lepas tu nak jimuk pula sekali lagi pula. Atau makan, selepas pada dia berjunub tu, dia nak makan. Atau minum, atau nak tidur. Maka jangan makan lagi, jangan minum lagi, jangan tidur lagi, jangan jimuk sekali lagi pula. Melainkan bahawa membasuh ia akan zakarnya kalau orang lelaki. Atau farajnya kalau orang perempuan. Kalau tak nak mandi lagi, dia tak mesti apabila selepas pada
berjanabah tu, bersetubuh tu mesti terus mandi, dia tak wajib gitu melainkan kita nak solat. Maka sekiranya kalau dia sudah berjunub, lepas tu kalau nak ulang sekali lagi pulanya, basuh dululah. Atau nak tidur, nak makan, nak minum tu, maka jangan makan lagi, jangan minum lagi, jangan jimat balik pula. Melainkan dia basuh, akan kemaluan dia. Kalau orang lelaki tu zakar, kalau perempuan tu faraj. Dan mengambil wuduk. Dan mengambil wuduk. Selepas pada basuh tu, mengambil wuduk. Mengambil wuduk. Kalau air ada, kalau boleh guna air. Atau tayamum jika tiada diperoleh air. Dah, sanis. Demikian lagi perempuan yang putus haid. Haid dia tu dah berhenti. Dia tu dah berhenti dan nifas dia, nifas dia tu dah berhenti. Tapi belum pada dia nak mandi. Belum pada nak mandi janabah. Dia tak nak mandi lagi. Maka sekiranya kalau nak makan, nak minum tu, maka jangan terus makan, sunatnya basuh kat situ dulu. Basuh bekas-bekas darah tu dulu. Begitu dah. Jadi nanti sampai masa nak solat, mandilah. Tapi jangan kita makan dengan keadaan tidak basuh kat situ tu, jangan. Jangan kita minum, jangan kita tidur dengan keadaan tak basuh. Sebab katanya sekiranya kalau dia tidur dengan tidak basuhkan di situ, maka nak jadi penyakit. Nak jadi penyakit. Sebab tu kalau nak tidur tu basuh dulu. Paling kurangnya basuh. Itu dia katanya basuh kemudian selepas basuh tu ambil wuduk, ini yang sepenuh. Tapi sekurang-kurangnya selepas pada dia bersetubuh, lepas tu kalau nak ulang balik, artinya nak makan, ada nak minum, ada nak tidur, sekurang-kurangnya basuh saja. Walaupun tidak ambil wuduk. Tapi kalau basuh serta ambil wuduk, kalau tidak ada air digantikan dengan tayamum, itu lebih afdal. Contohnya, kalau dia nak tidur, nanti dekat subuh ni lah, nanti nak solat subuh ni lah, dia nak mandi, tapi basuh dululah. Basuh dulu. Basuh saja pun dah cukup. Atau nak ambil yang afdal, basuh serta ambil wuduk. Itu sunatnya begitu. Dan demikian lagi orang yang junub atau orang haid dan nifas, jangan ia menghilangkan suatu daripada rambut dan bulu dan kuku dan darahnya dan kulitnya. Jadi sebelum pada mandi dah. Ini masalah ni dah sebut dah dulu. Katanya dan demikian lagi jadi sunat dah. Orang yang junub, yang ni belum pada mandi, orang yang haid, dalam keadaan kedatangan haid dan nifas, dalam masa kedatangan nifas, jangan ia seorang menghilangkan suatu, yang ni suatu daripada badan dia, menghilang daripada badan dia, suatu daripada rambut, jangan potong rambut kemasalan, jangan gunting lagi rambut dia, jangan cabut lagi rambut dia, dan bulu mana-mana bulu kat seluruh badan dia, dan kuku jangan potong lagi, dan darah pun jangan keluar lagi. Sebab tu dah kalau nak berbekam tu sunatnya, kalau dia berjunub tu mandi dulu lah. Sebab kalau nak keluarkan darah sekalipun, walaupun darah sekalipun, sekiranya kalau dia nak berbekam, eloknya jangan berbekam dalam keadaan dia berjunub lah. Kalau orang perempuan, maknanya janganlah berbekam pada masa dia tengah-tengah datang haid dan nifas. Jadi eloknya kalau nak berbekam tu, nak keluarkan darah tu dalam keadaan suci daripada janabah. Atau kulitnya.
atau kulitnya. Seperti kalau orang lelaki tu nak berkhitan masalan, nak berkhitan tu jangan ada janabah lah. Artinya adalah kulit dia, artinya kulit dia yang terkoyak ke masalan, dia nak buang. Jadi pendek katanya juzuk-juzuk badan kitanya, suku-suku badan kitanya, pada masa kita dalam keadaan berjanabah belum mandi, pada keadaan orang perempuan tu dalam sedang datang haid, belum pada habis lagi, belum pada mandi lagi, maka sunatnya jangan potong, jangan buang lagi juzuk-juzuk daripada badan. Kenapa? Kerana suku-sukunya lagi akan dikembali kepadanya pada akhirat. Tapi ini masalahnya dicakap panjang oleh ulama. Kerana segala suku-suku, yakni juzuk-juzuk badannya, juzuk suku-sukunya, suku seorang, orang yang junub tadi. Jadi juzuk-juzuk badan dia lagi akan dikembali kepadanya pada akhirat. Ini ketika bangkit di akhirat. Dikembali, tapi masalah dikembali itu maknanya juzuk yang kita mati dengan dia. Rambut panjang mana ketika kita mati, rambut tu akan balik bersama kita. Kuku kita sakat mana, yang itulah akan kembali. Ketika kita mati, darah mana yang ada kat badan, darah tu akan kembali. Maknanya begitu. Dan dengan sifat dikembali itu dengan sifat janabah. Sebab kita potong belum pada mandi, dalam masa berjunub belum pada mandi, maka juzuk tu datang dengan sifat berjanabah. Dan dikata bahawasanya tiap-tiap sehelai rambut itu menuntut ia rambut akan seorang akan dia janabahnya. Seperti barang yang telah terdulu sebutnya. Jadi maknanya dia datang tuntut supaya mandi janabah tu tuntut untuk nak tegur saja, untuk nak ambil salah begitulah. Tapi nak mandi daripada mana di sana? Datang, kau mandi, sucikan daku daripada janabah. Jadi maknanya untuk nak menyusahkan dia saja. Jadi bukan nak suruh mandi, betul-betul mandi itu tak lah. Sebab nak dapatkan air di mana sana. Itulah. Masalah. Barang siapa mandi bagi fardu dan sunat, yakni diniatkan sunat serta diniatkan sunat sertanya, serta mandi fardu. Jadi dia gabungkan. Dia gabungkan mandi fardu dengan mandi sunat dalam satu niat. Dia gabungkan di antara mandi fardu dan mandi sunat dengan satu niat. Dia kata ni diniatkan sunat tu, niat mandi sunat lah. Sertanya serta fardu. Seperti mandi janabah, ini wajib. Fardu dan sunat Jumaat. Seperti dikata pada lafaz niatnya, nawaitu raf'al janabah ma'a sunnatil jum'ati. Dia gabungkan. Sengaja aku mengangkat janabah serta sunat Jumaat. Saja aku mani junub dan sunat dan mani sunat Jumaat. Jadi dalam satu mandi itu dia nak bagi memadai dua mandi. Dalam satu mandi itu dia nak memadai dua mandi. Jadi contohnya dia tu berjunub pada pagi Jumaat masalah. Dia tu berjunub pada pagi Jumaat, maka apabila dia nak pergi solat Jumaat tu dia nak mandi lah, nak mandi janabah lagi, maka sunat juga mandi kerana nak pergi ke Jumaat. Nak pergi solat Jumaat, maka dia gabungkan.
Kalau kita kiranya sebenarnya, kalau kira dengan secara asal, dengan secara asalnya, kalau dia berjunub, dia kena mandi junub. Dia nak pergi solat Jumaat, dia mandi sunat Jumaat. Dia asingkan perbuatan tu. Jangan gabung. Itu dengan secara asalnya, kalau dia berjanabah, dia kena mandi janabah. Mandi fardu. Lepas tu, kalau dia nak pergi ke Jumaat, nak pergi solat Jumaat, maka sunat mandi Jumaat. Jadi asing-asingkan. Kalau kira asal tu, kena mandi 2 kali lah. Dengan secara asalnya. Tetapi sekiranya kalau dia nak mandi 1 kali saja. Dan 1 kali itu nak bagi hasil fardu, janabah dia. Dan nak bagi hasil sunat Jumaat juga. Mandi sunat Jumaat juga. Lalu tu dia gabungkan. Dengan katanya, saja aku mengakad janabah serta sunat Jumaat. Atau dia katanya, saja aku mengakad hadas besar serta sunat Jumaat. Saja aku mengakad hadas besar dan sunat Jumaat. Dia niat macam tu. Gabungkan. Nescaya hasil kedua-duanya. Ini hasil. Ini hasil kedua-dua tu hasil. Jadi mana hasil kedua-duanya, apa dia? Fardu dan sunat. Fardu dan sunat. Maka maknanya janabah terakad, sunat Jumaat dapat. Itu mana hasil kedua-duanya. Janabah terakad, sunat mandi Jumaat, mandi kerana nak pergi sembahyang Jumaat tu pun dapat. Itulah. Maka masalah di sini tu masalah mandi tu dia tak sama dengan solat. Dia tak sama dengan solat. Kalau masalah solat tu kita gabungkan begini tak boleh. Contohnya dia nak qada subuh masalan. Dia nak qada subuh, lepas tu dia nak solat qabliyah zuhur. Subuh pun 2 rakaat, qabliyah zuhur pun 2 rakaat. Maka dia gabungkan sajaku sembahyang subuh, sajaku sembahyang fardu subuh serta sunat qabliyah zuhur. Dia gabungkan antara fardu qada subuh dan sunat qabliyah zuhur. Maka itu dia panggil tasyrik begitunya, menggabungkan begitu tidak memadai. Tidak memadai. Sebab dia tak boleh gabungkan antara 2 ibadat dengan 1 perbuatan, tak boleh. Tapi masalah mandi ni boleh sebab sebab dia tak sama. Solat tu dia tidak ada kesan pada kat badan. Kalau kita buat 2 kali, tapi kalau kita mandi 2 kali tu, kalau kita mandi janabah sekat 1 kali, dia kena kat badan juga. Kalau mandi sunat pula sekali lagi, kat badan juga dituangkan air juga. Sebab tu, lagi pulaknya masalah mandi itu tujuannya nak membersihkan badan. Tujuan daripada mandi itu tujuannya nak membersihkan badan. Maka, kalau kita mandi 2 kali pun bersih juga badan. Kalau sekali pun bersih juga badan. Kalau begitu boleh gabung. Masalah mandi itu boleh gabung. Antara fardu dengan sunat itu boleh gabungkan. Tapi solat tak boleh. Solat macam tadi, saja aku sembahyang fardu zuhur qada dan sunat qabliyah zuhur. Fardu dan sunat dalam satu niat. Dalam bahasa kitab kata tasyrikun niyah, meskutukan niat. Antara sunat itu tidak memadai. Kalau solat, tapi mandi memadai. Hasil kedua-dua. Sunat dapat, fardu pun dapat. Atau niat salah satu daripada keduanya, nascaya hasillah bagi barang yang niatnya. Tapi kalau kita contohnya orang tu berjunub, lagi pulaknya pada hari Jumaat, dia nak jadi dua mandi dah ditutup atas dianya. Mandi wajib janabah, mandi sunat nak pergi Jumaat.
Maka dua tuntutan, satu tuntutan fardu, satu tuntutannya sunat. Maka sekiranya kalau dia mandi tu saja aku mandi, saja aku mengakak hadaf, saja aku mengakak janabah, maka tak hasil sunat. Tak hasil mandi sunat Jumaat. Kalau dia niat satu perkara saja aku mengakak hadaf maka hasil mengakak hadaf sajalah mandi tu. Jadi maknanya sunat Jumaat tak dapat. Lepas tu kalau dia niat saja aku mandi sunat Jumaat, maka janabah tak terangkat. Kalau niat satu perkara, maka tak dapat yang dia niat itu saja. Lepas tu, untuk nak bagi untungnya, gabungkan. Nak bagi untungnya, dia gabungkan. Tapi kalau kira asal, asing-asing lah. Sebab itu benda lain-lain. Ini yang sunat, ini yang fardu, tetapi dimaafkan pada gabung. Boleh. Nak bagi untungnya, sekali mandi dapat dua benda, gabung. Saja aku mengakak hadap serta sunat Jumaat, serta mandi sunat Jumaat. Apabila meratakan seluruh badan, maka hasil fardu janabah, terangkat janabah, hasil sunat Jumaat. Kalau niat satu perkara, maka dapat yang satu perkara itu. Contohnya, kalau dia berjanabah, lepas tu dia mandi, nak pergi sembahyang Jumaat, maka dia niat pada permulaan tuangan dianya, saja aku mengakak hadaf besar. Dia mandi, sehingga meratakan badan dia. Maka sunat Jumaat tak hasil lagi tu. Niat sekali lagi pula. Sekali lagi pula saja aku mandi sunat Jumaat. Maka hasillah sunat Jumaat. Tapi kena merata sekali lagi pula lah. Atau begini pun boleh. Dia tuang yang pertama, saja aku mandi, saja aku mengakak hadap sah. Kemudian dia tuang pula sekali lagi pula, saja aku mandi sunat Jumaat. Lepas tu sekali merata hasil keluar juga. Buat begitu pun boleh. Akhirnya, dan barang siapa berhadas dan berjunub atau akas. Kita akhir di situ dah. Dan barang siapa berhadas dan berjunub. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma aftah alaina futuhan alifina qulubana min kalimatil amalana Allah nastaghfiruka kama qara'nahu wa ma fasnahu wa ma sami'na farabba alaina wa tahdidu subhanahu wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum.